semalam. Sesuatu yang membanggakan, kita nak kongsikan kepada penonton kita mengenai sukan permotoran negara. Lagu Negaraku pertama kali berkumandang di Sepanyol. Ya, betul. Di apa ni, Litar Catalunya lah ya, secara spesifiknya. Kita nak ucap tahniah kepada pelumba junior kita ni, pelumba Moto3 negara, Sharifuddin Azman, yang betul-betul membanggakan negara dengan pencapaiannya. Kalau yang berkesempatan untuk melihat aksi beliau lah, ya, berada di petak yang ke-10 di permulaan, kemudian di penghujung last lap tu, memang itu kira rezeki beliau lah ya. Jadi kita menerima pelbagai ucapan tahniah, ya, termasuklah yang terutama sekali yang di Pertuan Agong Perdana Menteri Malaysia juga menzahirkan ucapan tahniah buat Sharifuddin Azman dengan kemenangannya. Dan anda juga penonton Malaysia hari ini, anda boleh juga titipkan ucapan tahniah anda buat Sharifuddin di Facebook MHI TV3. Ya, betul. Okey, dan ini dia botol sikal ataupun jentera dia, pelumba 63 ni. Jadi ini ucapan juga daripada Menteri Belia dan Sukan turut dititipkan, dan antara lain yang menjadi tular juga inilah titah ucapan tahniah daripada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong. Ya, dan pastinya yang sempat menonton memang akan rasa teruja dan terhibur dengan persembahan beliau. Eli sempat menonton? Saya menonton di YouTube. Jadi memang mendebarkanlah, sebab kita tahu beliau berada di petak yang ke-10. Semasa komentator atau pengulas tu memperkenalkan pelumba seorang-seorang, sampai ke-9 je. Lepas tu dah nak mula dah. Yang ke-10 tak disebut. Kita tunggulah bila nak sebut nama kan. Jadi akhirnya daripada petak ke-10 berupaya untuk memintas dan sebagainya, dan akhirnya berjaya di pusingan terakhir itu, di selekoh ke-10 tu berjaya untuk memecut untuk menjadi pendahulu. Okey, ini antara ucapan yang dikongsikan di laman-laman media sosial kepada Sharifuddin daripada peminat-peminat sukan pemotoran negara. Tahniah dan syabas diucapkan kepada anak muda. Banyak lagi ucapan-ucapan yang dizahirkan oleh rakyat Malaysia buat Sharifuddin, dan daripada kami di Malaysia hari ini juga tahniah kami ucapkan kepada anda. Ya, ramai bagi ucapan ni ya. Wow, dia potong time corner. Tapi memang pun ini yang dicakap tadi tu. Tapi serius lah, saya memang kagum dengan keputusan yang dibuat dalam tempoh beberapa milisaat tu, untuk memastikan dengan situasi yang berlaku ketika itu. Ada dua pertembungan motosikal pendahulu, kemudian seolah-olah macam ada satu lorong yang kosong, zas terus masuk. Ini saya kira satu pencapaian yang sangat membanggakan. Kalau tak silap saya, ini adalah penampilan kedua Sharifuddin, dan di penampilan kedua inilah beliau telah memenangi kejuaraan ini. Dan nanti kita nak tanyalah kepada Sharifuddin bagaimana perasaannya dan apa persiapan dan sebagainya. Ya, betul. Kita nak ke sana, nak berjalan-jalan sikit lah. Oh, ke sini? Alright. Kita pun sebab kita tak boleh bersukan, kita pun kena menjalani kita kena bergerak sikit lah. Jangan nak duduk je kat situ. Itulah dia. Nak duduk kena di belah sana kan. Itulah. Okey, jadi untuk itu kita nak bersembang lebih lanjut dengan beliau ni. Beliau dah berada di Italian sekarang ni, berada jauh di Tarragona, Spanyol ini, dan pastinya tak tahulah cukup tidur ataupun tidak, cukup rehat ataupun tidak, tapi nampak piala besar tu. Wow, winner first. Sharifuddin, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Ya, tahniah diucapkan kepada anda. Terima kasih. Ya, dia sangat-sangat membanggakan rakyat Malaysia. Betul. Pastinya. Adakah Sharifuddin apabila menerima kejuaraan tu terkejut ke memang menjangkakan kemenangan tu atau bagaimana? So masa di persidangan itu memang saya tidak sangka yang saya berada di atas podium. So waktu di turn 10 tu saya memang jangkakan memang akan terjadi situasi macam tu di dalam race. So saya nampak ruang dan saya boleh untuk memintas pelumba di hadapan. So dan sampai di last corner tu saya cakap dengan diri saya, ini aku ke yang berada di tempat pertama ni. Dan saya terus ucap syukur alhamdulillah sangat-sangat sebab saya finish di tempat yang pertama. Dan saya buat love tu untuk semua rakyat Malaysia. Ya. Ini yang Eli katakan tadi tu, ambil peluang kan masa corner tu. Itulah di selekoh ke-10 tu. Tapi lah bila menang, saya suka momen ini, momen yang cukup istimewa ni di atas motosikal sendiri. Sharifuddin buat love ni.
Itu Yeah. ini dia. Wah, sangatlah istimewa pengalaman yang kita yang menonton ni pun terasa tau. Mendebarkan kan? Rasa macam terujanya. Teruja Bangganya. sangat bila tengok beliau. Sebab lah kami yang menonton ni mendengar sekali ulasan pengulas. Maknanya nama Syarifuddin ni hanya disebut di hujung-hujung je selepas yang disebutkan datang come from out of nowhere. Ya, maknanya daripada petak ke-10 kemudian terus ke posisi yang kelima kemudian memecut untuk menjadi pendahulu. Okey, sepanjang dia berapa 16 lap semua ni kan? Ya. 16 lap. Jadi memang strateginya begitu ke ataupun mengikut ataupun memang ada ketika yang memang Syarifuddin memang ingin memecut untuk menjadi dalam kelompok pendahulu? So pada perlumbaan saya hanya mengikuti pelumba-pelumba lain dan saya hanya melihat apa karakter yang diorang buat di dalam perlumbaan dan apa strategi yang perlu saya buat sewaktu sebelum di last lap. So saya tengok diorang agak macam gemetar sedikit, so nervous. So di last lap tu memang semua pelumba tutup line sampai ke point breaking. So memang ada satu pelumba tu yang agak agresif sikit dia punya tunggangan. So saya nampak peluang saya untuk memenangi perlumbaan tu tak nampak. Dan saya nampak ada satu pelumba, David Munoz, dia buat satu kesilapan dan saya terus take advantage itu. Dan saya terus sampai ke garisan penamat lah. Okey, maknanya Syarifuddin memang study pelumba-pelumba lain sepanjang perlumbaan tu, kemudian bila nampak peluang tu baru terus melakukan pecutan lah ya. Ya, betul. Ya, tapi sebab saya nampak memang kalau orang tu main naik motor, kita nampak dia ambil lajak sebab selikoh ke 10 ni itu kira happy ya. Ya. Sebelum saya start perlumbaan, saya kira saya tengok perlumbaan Moto3 World Championship. Okay. So dekat corner tu lah agak berbahaya sedikit sebab memang akan ada pelumba yang membuat crazy dekat situ. So saya kat situ saya perlu berhati-hati lah. Ya. Okey. Ya, banyak perkara berlaku di selikoh ke 10 tu kan. Kalau diikutkan ya, Lita di Barcelona Catalunya ni. Kan. Dan Syarifuddin, setelah berjaya menakluk Lita di Catalunya ni kan, pastinya ramai yang memberikan kata orang tu harapan untuk perlumbaan yang seterusnya kan. Dan difahamkan ada baki 5 lagi pusingan selepas ini. Jadi mungkin Syarifuddin boleh kongsikan kepada kami kan bagaimana persiapan Syarifuddin untuk menghadapi pusingan perlumbaan yang berbaki 5 pusingan lagi kan nanti? Ya, betul. So, saya punya persiapan adalah saya ingin training lebih hard lagi daripada yang sekarang. Dan saya ingin membawa banyak piala ke rumah, ke Malaysia juga. Dan saya ingin mendapatkan top 10 overall dalam championship. Dan insyaAllah kalau tahun ini saya perform dengan baik, InsyaAllah ada rezeki saya pergi ke World Championship tahun hadapan. Ya. Okey. Kalau diikutkan, kalau kita boleh kita nak throwback sikit lah perlawanan, walaupun tak berapa nak throwback lah kan. Di petak yang pertama ialah Mario. Okey. Ya, pelumba Indonesia. Masa tu ada tak rasa macam tercabar sikit beliau berada di petak yang pertama untuk pemula dan anda berada di petak yang 10? So pada waktu tu saya tak rasa tercabar sangat sebab saya tahu di dalam perlumbaan apa-apa akan terjadi. So saya akan keep fokus dan dapat motivation daripada coach chief saya iaitu Rizwan dan memberi saya peringatan dalam perlumbaan. Dia memberitahu kepada saya fokus, jangan pandang belakang, potong satu persatu sampailah ke garisan penamat. Okey, maknanya tak kisahlah siapa-siapa walaupun pesaing itu dari Asia ke, dan termasuklah rekod Holgado yang awak akhirnya lebur kan? Ya. Selepas 3 kemenangan berturut, yang pintasnya ialah dia. Itulah membayangkan bahawa Syarifuddin ni saya kira seorang yang sangat positif, seorang yang tak gentar langsung dengan lawan-lawan kan. Okey,
Ellie, mungkin kita nak tanya sikit lah soalan yang tadi kita berdua dah bincangkan kan, nak tanya. Syarifuddin ni juga dikenali sebagai Damuk. Ni mungkin berlainan sikit lah daripada soalan kita mengenai perlumbaan kemenangan ni kan. Nama Damuk tu dapat daripada mana? Nama Damuk ni dapat daripada, sebenarnya dulu saya ni kecil-kecil, saya ni gemuk. Okey. Semua kawan ayah saya panggil saya Dak Gemuk. Dan dari situlah nama Damuk tu sampai, so semua orang singkatkan jadi Damuk. Okey, terjawab persoalan kita. Jadi dah kurus sekarang ni, dah menunggang motor menjadi pelumba MotoGP ya. Moto3 pun masih lagi menggunakan ya. Ya, betul. Ya, itulah nama mesra lah. Kan, nama manja lah. Ya, nama manja. Okey, pastinya ketika dihulurkan mikrofon untuk mengucapkan ucapan ni lah, tidak ketinggalan anda mengucapkan syukur, kemudian kepada rakyat Malaysia diberikan ucapan, kepada pasukan. Mungkin nak panjangkan lagi, kita bagi ruang dan peluang untuk Syarifuddin untuk Damuk sampaikan ucapan ni kepada penonton dan juga siapa yang menonton sekarang ni. Silakan. Okey, pertama sekali syukur alhamdulillah, di race yang pertama saya mendapatkan peringkat ni. Dan peringkat ni saya buatkan untuk semua rakyat Malaysia. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada tim saya dan sponsor-sponsor saya, terutama sekali kru chief saya yang betul-betul lumus untuk menyediakan titri saya pada hari pertama sampailah perlumbaan. Dan titri saya berada dalam keadaan sangat baik. Dan tidak lupa juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada Zulfahmi Khairuddin dan juga Dato' Razak yang datang untuk support saya, memberi saya motivation untuk berada di atas podium. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada family saya dan rakan-rakan saya, dan tidak lupa juga kepada semua rakyat Malaysia yang ucap tahniah dekat saya. Saya sangat-sangat hargai semua orang. Terima kasih sangat-sangat. Ya, Okey. Tahniah. Jadi tak boleh nak celebrate sangatlah sebab baru perlumbaan pertama ya. Ada banyak lagi baki pusingan. Apa pun kita ucapkan tahniah lah, dan semoga berjaya buat Syarifuddin untuk perlawanan pusingan-pusingan yang seterusnya. Maknanya dah biasa Lita Catalonia tu dah kira dah boleh baca lah ya lepas ni. Ya. InsyaAllah. Okey. Kita doakan yang terbaik Syarifuddin. Terima kasih. Tahniah sekali lagi dari kami di Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Salam. Itu Itu dia Syarifuddin Azman. Cemburu saya tengok. Cemburu. Ya. Kita nak ucapkan kepada pengurus pasukan ni, Datuk Razlan Razali juga, kerana berupaya untuk membawa pelumba ni ke satu fasa yang cukup cemerlang, dan ini adalah orang kata apa, masa depan sukan permotoran kan? Malaysia kan. Dia nampak kesempatan-kesempatan ini kemudian diberikan segala komitmen dan akhirnya menampakkan kesungguhan dan juga keputusan yang baik, yang hebat. Betul. Dan kalau kita lihat juga kan prestasi pelumba-pelumba muda negara ini melihatkan kepada kerjaya mereka, karier mereka dalam sukan pemotoran ini semakin berkembang dan bertambah maju kan. Dan kita ucapkan tahniahlah kepada mereka semua. Syabaslah. Bukan senang nak dengar tau lagu. Betul. Kali pertama dalam sejarah di Catalonia ni. Ini kali pertama. Sebelum ni ada pelumba yang menaiki podium tapi bukan sebagai juara lah. Ya, betul. Ya. Okey. Semoga ini menjadi satu kenangan yang cukup manis, bukan hanya untuk Damuk tapi untuk kita semua rakyat Malaysia. Dan kita harapkan selepas ini akan ada lagi lagu Negaraku Berkumandang. InsyaAllah, insyaAllah.